Selamat sejahtera semua, apa khabar? Semoga kamu semua telah bersedia untuk mengikuti sesi PDPR Pendidikan Moral pada hari ini. Baiklah, pada hari ini kita akan belajar unit 7, tajuk Kasih Sayang yang berkaitan dengan sayangi diri sendiri. Baiklah, kamu perlu sediakan buku teks Pendidikan Moral muka surat 31. Ini merupakan paparan yang terdapat dalam buku teks Pendidikan Moral tahun 1 muka surat 31. Sebelum kita teruskan sesi PDPR kita, cikgu nak tanya, adakah kamu sayang akan diri kamu? Sudah tentu kamu sayang akan diri kamu sendiri, bukan? Baiklah, pada hari ini kita akan pelajari tentang sayangi diri sendiri. Kita nak lihat bagaimanakah perbuatan yang boleh dikatakan sebagai perbuatan menyayangi diri sendiri. Dalam muka surat 31, ada beberapa situasi yang menunjukkan bahawa kita menyayangi diri kita sendiri. Baiklah, kita akan lihat satu persatu gambar dan juga situasi yang terdapat dalam buku kamu. Lihat gambar yang pertama. Seorang budak lelaki ingin melintas jalan. Apa yang dia lakukan sebelum melintas jalan? Kita lihat di sini. Lihat ke kanan, ke kiri dan ke kanan sebelum melintas. Adakah perbuatan ini merupakan perbuatan yang menunjukkan bahawa dia sayang akan dirinya sendiri? Ya, betul. Ini menunjukkan perbuatan menyayangi diri sendiri. Kenapa? Sebab apabila kita hendak melintas jalan raya, kita perlu melihat keadaan di sekeliling kita supaya tidak ada bahaya pun kenderaan yang sedang melalui jalan tersebut. Jadi, apabila kita telah pastikan keadaan di sekitar kita selamat, barulah kita melintas jalan. Seterusnya, kita lihat situasi yang kedua. Situasi kedua menunjukkan seorang budak lelaki yang sedang membonceng motosikal bersama bapanya. Okey, kita lihat huraian yang dinyatakan di sini. Okey, yang dinyatakan di sini ialah pakai topi keledar. Kita lihat budak lelaki tersebut bersama ayahnya menaiki motosikal dengan memakai topi keledar. Adakah perbuatan memakai topi keledar ini menunjukkan bahawa kita sayang akan diri kita sendiri? Sudah tentu. Kenapa kita kena pakai topi keledar? Kita kena lihat semula mengapakah dan apakah tujuan kita hendak memakai topi keledar. Topi keledar ini berfungsi untuk melindungi bahagian kepala kita sekiranya berlaku kemalangan. Baiklah, kita lihat seperti dalam gambar ini. Budak lelaki tersebut bersama ayahnya memakai topi keledar apabila hendak menaiki motosikal. Jadi apabila berlaku sebarang kemalangan, bahagian kepala mereka akan terselamat daripada kecederaan yang teruk. Ini menunjukkan bahawa mereka menyayangi diri mereka sendiri. Baiklah, kita lihat gambar seterusnya, gambar yang ketiga. Perbuatan seorang budak lelaki yang sedang mandi di bilik air. Okey, kita lihat apa kenyataan yang ditulis di situ. Okey, kita baca sama-sama. Mandi menggunakan sabun. Mengapa kita katakan mandi menggunakan sabun ini merupakan perbuatan menyayangi diri kita sendiri? Kita lihat semula. Mengapakah kita perlu menggunakan sabun ketika mandi? Tak cukup ke sekadar menggunakan air paip sahaja? Sabun digunakan untuk membersihkan lagi badan kita supaya badan kita lebih wangi dan juga supaya bakteria-bakteria yang ada dalam badan kita di sekitar badan kita tu akan terhapus. Jadi apabila kita sayang akan diri kita sendiri, kita akan mandi menggunakan sabun. Kita akan mandi sehingga badan kita betul-betul bersih. Apa akan terjadi apabila badan kita tidak bersih? Mungkin akan berlaku
kegatalan ataupun mungkin kita rasa tidak selesa walaupun selepas kita mandi. Okey, jadi kita lihat situasi yang seterusnya. Situasi yang keempat. Kita lihat budak lelaki yang mandi tadi telah memakai pakaian yang cantik, pakaian yang bersih, pakaian yang kemas. Okey, jadi kita lihat apa kenyataan yang dinyatakan di sini. Kita bacakan sama-sama. Pakai baju bersih. Ini juga menunjukkan bahawa kita menyayangi diri kita sendiri. Apabila kita pakai baju yang bersih, kita akan rasa selesa, badan kita akan rasa segar. Kalau kita mandi, walaupun kita dah mandi dengan keadaan yang bersih, dah pakai sabun, tetapi kita pakai baju yang kotor, yang tidak bercuci, tentu sekali kita akan rasa tak selesa ataupun badan kita masih berbau busuk. Bukan badan yang busuk sebenarnya, kerana pakaian kita itu busuk. Jadi itu menunjukkan kita sayang akan diri kita. Lepas kita mandi, kita pakai pakaian yang bersih. Kalau pakaian tu kotor, kita akan cuci dahulu sebelum kita pakai dia semula. Okey, jadi keempat situasi dalam gambar tadi menunjukkan perbuatan menyayangi diri sendiri. Kalau kita sayang akan diri kita, kita akan berusaha untuk menjaga diri kita dengan sebaiknya. Kita tak akan biar diri kita kotor, kita tak akan biar diri kita terdedah dengan bahaya. Okey, sebab tu tadi kita lihat contoh situasi untuk mengelakkan diri daripada bahaya, melihat ke kiri, ke kanan ketika hendak melintas jalan. Okey, kemudian memakai topi keledar. Okey, itu menunjukkan kita nak mengelakkan diri daripada bahaya. Kemudian dari segi kebersihan, mandi menggunakan sabun, pakai pakaian yang bersih. Okey, jadi cikgu harap kamu juga akan buat seperti itu untuk menunjukkan bahawa kamu sayang akan diri kamu sendiri. Baiklah, seterusnya untuk aktiviti hari ini, cikgu nak kamu siapkan latihan dalam buku aktiviti pendidikan moral muka surat 44 dan muka surat 45. Baiklah, kita lihat sedikit apakah yang terdapat dalam buku kamu muka surat 44. Okey, ini merupakan paparan dalam muka surat 44. Okey, dalam muka surat ini kamu perlu melukiskan gambar sama ada bintang ataupun kamu lukiskan gambar hati bagi perlakuan yang ada di sini. Okey. Kamu perlu lukiskan gambar bintang bagi menunjukkan perlakuan yang bersih. Di mana perlakuan yang bersih, kamu lukiskan bintang. Okey. Dan hati bagi perlakuan yang selamat. Mana perlakuan yang menunjukkan selamat, kamu perlu letakkan gambar hati. Okey, mudah sahaja. Kemudian dalam muka surat 45 pula, kamu perlu mengisi tempat kosong dengan pilihan jawapan yang betul dan sesuai. Okey, di bahagian atas telah diletakkan pilihan jawapan. Kamu perlu isi tempat kosong, baca setiap soalan ini, kemudian pilih jawapan yang paling sesuai untuk diletakkan dalam tempat kosong. Baiklah, mudah sahaja kan tugas ini? Cikgu harap kamu dapat siapkan dan hantar kepada cikgu dalam Google Classroom supaya cikgu boleh semak hasil tugasan kamu. Baiklah, sekian sahaja untuk sesi PDPR kita pada hari ini. Kita jumpa lagi pada sesi PDPR akan datang. Terima kasih. Bye.